أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفاه، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. Sidang penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. Sidang jemaah sekalian, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana telah berpagi-pagi kita dapat menunaikan kefarduan kita, itulah solat berjamaah dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Semoga Allah Ta'ala menerima kita pada hari ini dan mentakdirkan benda yang baik-baik ke atas kita, insya-Allah, dan menghindarkan kita dari segala dosa dan noda, insya-Allah, pada hari ini. Dan diharapkan kita bermula dengan hari yang baik ini, berakhir juga dengan kebaikan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, pada hari ini saya nak membawa suatu topik yang biasa saja, tetapi dalam kebiasaannya itu amat penting, di mana kita akan membicarakan tentang niat dan amal kita. Niat terhadap amal kita, yang mana niat murni ini perlu kita jaga dan perlu kita belai, perlu kita dambakan, dan jangan kita campur adukkan dengan niat-niat yang lain, iaitulah riak dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, oleh sebab itu saya memilih topik hari ini, topik yang disebut sebagai topik riak. Topik riak, di mana saya akan membacakan apa yang dinukilkan oleh Imam Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, dalam bab tahap-tahap riak, di mana ada 4 tahap riak yang perlu kita hindari. Dan pada naskah saya ini, pada muka surat 435. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu, ikhlas dalam amal ini merupakan satu kewajipan, satu kepastian. Kalau tidak, tidak adalah tujuan daripada amal ibadat itu. Dan kita tidak dapat meraih apa-apalah, bahkan mendapat siksaan Allah Ta'ala lah, kalau kita tidak ikhlas dalam satu perbuatan itu. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ الْبَيِّنَةِ. Dan tidak diperintahkan kepada mereka itu, melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kerananya, dengan menjauhi kesesatan, dan supaya mereka mendirikan salat dan memberikan zakat, kerana yang demikian itulah agama yang lurus. Begitulah tuntutan Allah ke atas kita. Segala amal ibadat ini, termasuklah yang dinamakan perbuatan, termasuklah yang dinamakan perkataan, termasuklah apa yang terlintas di hati, semuanya kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, ada orang kata, ada orang tanya, kalau kita beribadat nak syurga ni, ikhlas tak ikhlas? Mana kita nak sesuatu?
Kalau kita beribadat, kita semaya, kita puasa, kita nak syurga Allah. Boleh tak? Dia terima tak? Apakah itu ikhlas? Ini An-Nawawi membahaskan perkara ini dalam niat yang ada 3 bahagian niat orang. Dan semuanya Imam Nawawi mengatakan boleh diterima oleh agama, boleh diterima oleh Allah Ta'ala kalau kita masih dalam lingkungan ini. Iaitulah, dia kata orang pertama, kalaulah seorang itu beribadat mengharapkan pahala, mengharapkan syurga, mengharapkan balasan Allah. Dia kata orang ni beribadat sebagai seorang saudagar. Kan saudagar? Saudagar ni apa? Yang meniaga. Nak untung. Nak untung. Jadi, kalau kita beribadat kerana nak ke syurga Allah, nak ke pahala Allah, dikira sebagai orang ikhlas juga. Kerana apa? Kerana memang dalam Quran sebut kita kena nak syurga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bergesa-gesalah kamu, berlomba-lombalah kamu mencari maghfirah Allah dan syurga yang seluas langit dan bumi. Maknanya Allah Ta'ala sebut nak pada syurga, maka diiktiraf oleh agama, diiktiraf oleh Islam bahawa ia merupakan suatu yang ikhlas, yang boleh diterima. Ibadat saudagar ni dia terima. Yang kedua, diterima juga dalam agama ibadat seorang hamba. Hamba macam mana? Hamba. Kalau kita jadi seorang hamba, apa? Seorang hamba abdi, seorang pekerja. Maknanya dia takut kepada seksaan. Hamba ni, dia buat kerja kerana takut. Takut seksa, takut dibarahi, takut nak masuk neraka. Kalau kita dengar dengan Allah, takut nak masuk neraka. Jadi maknanya kalaulah seorang tu beribadat dengan cara begini, cara seorang hamba, takut, gentar, itu pun juga diterima dalam agama sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi. Maknanya takut ibadat ini tapi disebut sebagai ibadat seorang hamba. Taraf tu tak kira lah kalau nak buat syurga tadi. Dan dia kata taraf yang paling tinggi sekali kalau kita beribadat kepada malu kepada Allah SWT. Ini tahap yang paling tinggi sekali, malu kepada Allah, iaitulah yang orang-orang yang berada di makam syukur. Kerana kita merasakan kecuaian, kita merasakan kekurangan, kita merasa tak cukup lagi nak berbakti kepada Allah. Kalau kita dengan majikan kita kan, kita tak rasa tak puas, tak cukup, nak buat. Bukan kerana takut, bukan kata nak balasan, tapi nak supaya kerana kita malu dengan bos kita, kerana kita malu dengan pejabat kita. Maknanya tentu kita buat lebih. Kalau orang yang nak syurga ni nak balasan je, dapat balasan, dah lah. Kalau orang yang ibadat seorang hamba, tak kena marah, dah lah. Dapat gaji, dah lah. Belakang tak buat dah lebih-lebih. Di rumah tak buat dah lebih-lebih. Semuanya mana yang nyata, yang wajib je lah. Kerana nak menghindarkan saja daripada seksa. Tapi kalau kita beribadat kerana malu, ataupun kita bekerja di pejabat lah umpamanya, kerana malu, lebih daripada itu. Kerana malu, takut kita tidak cukup bakti kepada bangsa, nusa dan agama, kita tak menipu di belakang, kita tak beroswah di belakang, kita tak, kerana kita malu. Sifat malu ni, hormat dan malu inilah yang paling tinggi sekali. Kerana hormat, kerana malu. Inilah biasanya, inilah yang perlu seorang bos meraih daripada anak buahnya. Supaya orang malu ke dia. Kata-kata takut je, depan dia lah. Belakang mengatalah. Jadi, tapi kalau kerana malu, kerana hormat, itulah yang lebih baik. Begitulah yang disebutkan oleh An-Nawawi. Kerana dan itulah yang disebutkan maqam ini, maqam syukur,
Yang ketiga ni makam yang tinggi itu makam syukur. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya Aisyah, beribadat Rasulullah ini sehingga bengkak hatta waramat qadamah, sehinggalah bengkak kaki-kaki yang mulia ini. Kaki-kaki Rasulullah SAW ini bengkak beribadat salat malam. Bila ditanya Aisyah, ya Rasulullah, mengapa sampai begini sekali kamu beribadat, walhal kamu telah diampunkan dosa kamu yang telah lalu dan akhirat. Laqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Telah diampunkan dosa kamu yang telah lalu maupun akan datang. Tapi Rasulullah kata, afala aku da'abdan syakura. Apakah tidak aku layak menjadi ataupun sepatutnya menjadi seorang syukur Allah Ta'ala. Afala aku da'abdan syakura. Itulah jawapan Rasulullah SAW. Sebagaimana juga Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah beribadat kepada Allah dia. Sehingga dia menyebutkan, dia tak mau ganjaran, dia tak mau, bukan kerana ganjaran, bukan kerana nak hindari neraka, bahkan dia menyebutkan bahawa, ya Allah, kalau aku beribadat kepada syurgamu, jangan bagi syurga ke aku, ya Allah. Kalau aku beribadat ni kerana takut pada nerakamu, bubuh aku dalam neraka, taruh aku dalam neraka. Begitulah betapa ikhlasnya, betapa malunya, betapa tingginya maqam Rabi'atul Adawiyah dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan itu bab ikhlas lah. Oleh sebab itu, lawan bagi ikhlas ini ialah riak. Riak. Tak ada ikhlas, riak lah. Apa lagi? Ada riak, ada ikhlas. Boleh tak? Jadi inilah yang perlu kita bimbangi. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Maqdisi ataupun Ibn Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan tahap-tahap penyakit riak ni. Ketahuilah bahawa sebahagian jenis riak lebih berat dari sebahagian yang lain kerana riak mempunyai beberapa peringkat. Peringkat pertama, tahap yang pertama, riak paling berat ialah jika tujuan asal ibadat seorang bukanlah untuk mendapat pahala sama sekali, seperti seorang yang bersembahyang ketika di khalayak ramai, tapi jika berseorangan dia tidak akan bersembahyang. Ini teruklah, tak ada ikhlas langsung, dia buat kerana orang semata-mata. Ada orang dia buatlah depan tok tua, baguslah, baiklah, depan mak bapak baguslah, tapi bila dia keluar, bila dia musafir, tak sembahyang. Contohnya ini langsung tak ada ikhlas. Tahap pertama. Ini tahap paling teruklah. Ini tahap yang paling kita takutilah. Kita tak ikhlas. Jadi sepatutnya kita hindari tahap pertama ini. Tuan-tuan dan puan, dia ikhlas ni kan dia ada tiga taraf, tiga tempat. Tiga tempat. Saya nak sebutkan ketiga tempat ni. Pertama, sebelum melakukan amal, sesuatu amal, kita kena ikhlas. Sebelum, maknanya ni sebelum ni, maknanya kisah ni macam sebelum lah. Sebelum beramal, kita kena ikhlas dah. Maknanya tujuan kita, turun rumah ni kita dah niat, pergi kerja ni kita dah niat, aku ikhlas kerana Allah untuk mencari rezeki kepada anak isteriku yang halal, maka aku tidak akan nak menipu, tidak akan nak menyeweng, kita dah turun rumah nak bekerja ni. Begitu juga solat, kita daripada awal lagi terlintas saja nak solat, kita datang keikhlasan dengan sendirinya dalam jiwa kita, bukan kerana orang lain. Yang pertama. Fasa yang kedua ialah sedang solat atau sedang beramal. Itu pun kita tidak boleh kotori dengan riak, dengan benda-benda lain. Tadi ikhlas. Mula-mula tadi ikhlas.
Tengah-tengah duk buat, orang puji. Allah, kita pun naik toncang. Dah. Jadi keikhlasan kita sudah goyah. Mungkin kita sudah berpaling. Di kala itu kita mesti beristighfar. La haula wa la quwwata illa billah. Beristighfar kita. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada benda yang aku dapat kebaikan. Dan tidak ada sesuatu yang dapat menolak, menghindarkan aku daripada kejahatan. Illa billah. Kecuali dengan izin Allah, dengan Allah. Kita kembali kepada Allah. Kalau dan tak lepas lagi. Sebelum, sedang, dan yang ketiga setelah. Ini pun kena ikhlas. Ini yang paling susah. Sebelum okey. Dia tengah-tengah dah tercicir sikit. Dapat pujian, orang terjumpa, orang dan sebagainya. Yang lebih membimbangkan apabila setelah. Selepas. Kalau buat amal, orang pun datang, kita pun cerita kau, dah mula. Pergi depan ramai, gesek mata, orang merah mata, orang tanya, ni pasal apa? Sakit mata ke? Tak, semalam saya bangun solat tahajud. Dah. Kita telah mencederakan sumbat gol sendiri. Sumbat gol sendiri. Orang tak tanya, kita dah. Kita buat suara orang tanya. Selepas itu pun kita kena jaga. Terutama zaman sekarang ni. Bila kita buat satu benda, masuk dalam TV, masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook, masuk dalam bagai-bagai. Kena jaga. Kadang-kadang kita tengok, banyak like. Banyak like. Ada orang dislike pula. Allah. Kita pun rasa akan bertukarnya. Kita jadi riak, kita jadi dah termasuk benar-benar. Jadi 3 taraf ni. Dan di mana-mana 3 taraf ni, kalau kurang, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Nasya Allah Ta'ala boleh mengampunkan kita, insya-Allah. Dan apabila terlintas lintasan-lintasan yang tidak baik yang boleh menjejaskan amal kita, kita hindarkan, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itulah sebaik-baiknya, insya-Allah. Ulaika yubaddilullahu sayyiatin hasanat. Nasya Allah Ta'ala, kalaulah tadinya cedera, tadinya sumbat gol sendiri, tadinya kecacatan, maka insya-Allah Allah Ta'ala boleh menggantikannya dengan kebaikan. Begitulah seterusnya, insya-Allah. Tuan-tuan, tahap yang kedua adalah jika di samping riak, dia juga mempunyai sedikit niat untuk mendapatkan pahala. Riak banyak, tapi nak pahala pun ada juga. Di mana kalau bersendirian, dia tidak akan melakukannya. Maknanya dia riak lah, maknanya seorang-seorang, dia tak buat. Tapi kalau ada orang ni, dia buat, tapi ikhlas, nak pahala juga. Tapi kalau ada orang ni, dia lebihlah sikit, naik toncanglah sikit, panjanglah sikit rukunnya, sujudnya. Jadi begitu. Jadi tahap ini hampir dengan tahap yang pertama, di mana kedua-duanya adalah dimurkai Allah. Ibn Qudamah mengatakan bahawa tahap begini pun sebenarnya tahap yang tercela. Kita tak boleh. Kerana sebenarnya mukhlisina lahuddin. Naam. Fudail bin Iyad telah menyatakan satu kenyataan. Dia katakan, meninggal sesuatu ibadat kerana manusia adalah riak, dan mengerjakan suatu ibadat kerana manusia adalah syirik. Kalau kita buat ibadat ataupun kita tinggal suatu ibadat
maka sepatutnya kita buat, tapi kita tinggalkan kerana orang. Tak bolehlah aku nak supaya banyak-banyak nanti orang kata aku ni rajin sangat. Tak maulah aku nanti orang kata aku ni, maknanya kerana orang. Dikira riak. Tidak bagus. Yang perlu kita lakukan ialah walaupun ada lintasan-lintasan itu dalam diri kita, kita perlu melakukannya. Kita buat dan kita bertaubat dan kita beristighfar dan kita perbaiki. Jangan kita tinggal. Kita masuk dalam surau. Kita masuk dalam masjid. Kita nak buat tak tahiyatul masjid? Kalau buat kan, ala rajin sangat orang ni, nanti orang kata. Itu riak. Sepatutnya kita buat. Jangan peduli apa orang. Kita cuba hindarkan pemikiran kita daripada rasutan panahan-panahan syaitan ini. Dan itu dikira suatu mujahadah. Jangan kita ikut perasaan dan kita layan perasaan kita dan sebagainya. Sebenarnya, dan mengerjakan suatu ibadat kerana manusia, syirik. Yalah, kalau kita melakukan suatu amal kerana orang, itu tentu jelas. Kerana orang lain, syirik. Bukan saja riak, syirik. Al-a'idzubillah. Tahap yang ketiga yang disebutkan di sini ialah jika niat antara mendapat pahala dan riak adalah sama dalam melakukan sesuatu amalan, di mana jika dia hanya berniat untuk mendapat pahala tanpa riak atau sebaliknya, dia tidak akan terdorong untuk melakukan amalan tersebut. Orang seperti ini telah mendapat pahala dan dalam masa yang sama dia merosakkannya kerana riak. Dalam keadaan ini dia juga tidak terselamat dari dosa. Maknanya dia bercampur aduk. Riak pun ada dan dia mengharapkan bahawa ianya dapat pahala. Dan tahap yang keempat, saya pun tidak nak lama-lama sangat. Tahap keempat ialah jika pengetahuan dan pemerhatian orang ramai menjadikan dia semakin bersemangat dan cergas dalam amal ibadatnya. Walaupun begitu, sekiranya orang tidak melihatnya, dia tetap melakukan amal ibadat itu. Orang seperti ini diberikan ganjaran baik kerana niatnya yang betul dan balasan buruk untuk niatnya yang salah. Ini tahap yang keempat. Tahap keempat ni kira bagus jugalah. Tapi tidak sempurna. Yang perlu kita hindari juga. Di mana kalau orang lain, kalau depan orang, semangat. Bukan kata dia tak buat. Ada orang pun dia buat. Tapi kalau dia depan orang, dia semangat lagi. Dia panjang-panjangkan bacaannya, Fatihahnya begitu merdu sekali, dengan cukup dengan makhraj, cukup dengan. Tapi kalau seorang-seorang alang-alang kepala, alang-alang palang aja, begitu-begitu aja, sap-sap suai aja. Jadi inilah inilah orang ni. Dan Izzuddin Abdul Salam, Izzuddin bin Abdul Salam ditanya orang tentang seorang Syekh Izzuddin ditanya orang, Syekh, kalau dia panjangkan, kalau seorang tu semayang ikhlas kalau Allah, dan dia panjangkan rukunnya, dia sempurnakan rukuknya, dia memerdukan bacaannya, memanjangkan surahnya, apa pendapat Tuan Syekh? Wahai Syekh Izzuddin. Syekh Izzuddin mengatakan, aku mengharapkan, dia tidak pun, dia mengharapkan, aku mengharapkan supaya orang ini dia beri pahala oleh Allah Ta'ala, sempurna ganjarannya oleh Allah Ta'ala, kerana niat asalnya adalah ikhlas ibadat. Kalau dia buat ibadat tu kerana Allah, tak ada kerana cuma panjang-panjang kerana, maka dia tercela dan sangat tercela dengan perbuatannya itu. Jadi dia harap dapat pahala, tapi janganlah melampau-lampau.
Riak yang hampir dengan jenis ini ialah riak yang berlaku terhadap sifat seorang ibadat, sesuatu ibadat, bukan pada niat asal atau tujuan ibadat tersebut. Contohnya ialah apabila seorang itu bersembahyang kerana Allah, tetapi dengan hasrat untuk meringankan rukuk, sujud dan tidak memanjangkan bacaan. Namun apabila terdapat orang lain memerhatikannya, dia mula memperelokkan perbuatan tersebut. Ini juga termasuk dalam riak yang diharamkan kerana mengandungi unsur-unsur yang membesarkan makhluk. Walaupun begitu, riak sebegini tidaklah seteruk riak pada niat atau tujuan asal ibadat tersebut yang dilakukan sebagaimana tahap pertama. Jadi sebagaimana disebut Izzuddin itulah maknanya diharapkan, sepatutnya kita hindari. Inilah 4 tahap yang sepatutnya kita hindari dalam jiwa kita. Tuan-tuan dan perempuan, dia kalau kita tak nak ikhlas kita terjejas setelah kita melakukannya, dalam banyak hal, mungkin kita kena lihat beberapa perkara. Ulama menyebutkan setelah kita melakukan amalan-amalan ini, 2 perkara kita kena perhatikan. Pertama, jangan lagi kita ingatkan kebaikan kita kepada orang lain. Jangan lagi kita ingat kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Forget. Kerana kalau kita ingat, dia akan macam-macam boleh datang. Godaan-godaan. Selalu saya buat cerita tentang kalau ada orang dapat surat jemputan kahwin. Ini biasa, jemputan kahwin. Dapat jemputan kahwin, kita pun tengok, oh, si Anu bin si Anu ajak anak dia kahwin. Kita pun mula main dalam kepala kita. Masa aku kahwin, mari dia datang tak? Masa aku kahwinkan anak aku, mari dia datang tak? Dia tanya, yang? So ada ni sekian-sekian ni datang tak kenduri kita? Tak datang apa-apa. Tak datang, tak payah kita pergi. Maknanya kita ingat benda yang kita dah pergi, kita maknanya kita teringat benda baik. Kita pergi tempat dia, tapi dia tak datang tempat kita. Kita datang kenduri dia tak datang kenduri kita. Jadi macam ni, kita pergi kenduri, kita dah buat kebaikan, kita dah menjawab seruan yang dalam tuntutan sekolah Islam, tapi kita masih ingat dan kita pula tit for tat, nak balas dendam. Ini itu dulu. Dan yang kedua, keburukan yang orang lain lakukan kepada kita, sepatutnya kita lupa. Ini yang paling payah sekali, tuan-tuan dan puan. Kita nak lupakan keburukan orang terhadap kita. Nak maafkan, forgive and forget. Kadang-kadang kita boleh forgive, tapi tak forget. Dan dalam hal ini orang kata, forget it. Kita kalau boleh, itulah yang menyenangkan kita. Kalau kita nak menyenangkan diri kita, forget. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, itulah yang dapat saya peringatkan ataupun tazkirah kita per pagi ini. Dan saya minta ampunan maaf kalau ada sebuah kekurangan, betul-betul. Dan kalau boleh, dan selayaknya lah, insyaAllah saya minta ampunan Allah Ta'ala dengan kekurangan tersebut. Dan janganlah dianya mudarat kepada dunia kita, kepada agama kita, kepada akhirat kita, kepada amal-amal kita. InsyaAllah aqulu qawli hadza wa aslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.